Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk anda semua. Okey, kali ni cerita pasal karburetor pula sebab karburetor ni dah sampai. Ini untuk projek yang aku buat tu, untuk buat sebiji enjin tu. Cuma yang ni aku ubah sikit konsep pula barang-barang dia, iaitu tengkok je aku tukar. Sebab dulu aku pakai tengkok yang PWK tu. PWK pula yang untuk EX5 tu. Sekejap kami ini dia tengkok pula adapter. Dulu aku pakai adapter ni untuk benda motor sekarang yang aku pakai tu, aku pakai benda ni. Lepas tu aku dah tukar kepada bentuk yang ni lah. Lebih mudah, spare part pun mudah sebab yang ni kena order daripada China ni. Payah sikit, walaupun dia PMP senang lah untuk kerja tu, senang dan tahan lama juga sampai sekarang ni. Buat spare untuk motor aku yang aku pakai sekarang ni. Okay, so untuk next aku pakai yang ni je lah. Sebab adapter ni mudah nak cari, yang ni ada jual. Adapter getah ni semua, dan getah ni boleh cari yang tu jenama apa-apa Taikon apa semua tu kan. Sebab kat kedai ada jual sebenarnya benda ni. 28 dia adapter 28 connector link. Okay, untuk karburetor ni adalah aku pakai karburetor Viper size PWK 28 Letak sini dulu. Okay, jap. Yang ni aku dah lerai dah ni. Cuma apa-apa. Okay ni. PWK 28 Okay, finishing dia cantik lah. Finishing dia sebab aku dah pakai sebelum ni. Ni untuk power jet. Power jet ni tak boleh adjustable lah. Kayaknya dia sama dalam ni. Dia dalam bentuk macam pilot jet je dalam tu kecil. Jadi dia tak boleh nak adjust angin dia. Jadi memang dia fix je. So yang tu tak ada masalah lah. So far. Okay. Yang ni slide dia. Lepas tu aku tengok beza untuk kali ni aku beli dia lain sikit. Lain sikit dari segi dia punya komponen sama, cuma dia punya barang-barang. Yang ni dia pakai skru. Ni aku dah tukar Allen key tau. Ni aku dah tukar Allen key. Dulu dia pakai skru special. Lepas tu yang ni dia pakai skru double biasa yang ni je. Okay, jadi aku tukar. Aku pakai Allen key lah. Cuma Allen key ni panjang aku potong bagi saiz macam ni. Pakai Allen key lebih mudah lah kerja. Sebab yang ni biasa-biasa lah. Selalu dekat yang ni susah. So aku tukar siap-siap sebelum dia nak pakai. So pilot jet yang dibagi adalah saiz 32, 34 dan 36. Ni. Yang dipasang adalah 34. Yang dibagi ni 34 yang dipasang kat dalam. Yang ni aku dah tukar kepada, sebab aku spek kecil, kepada 27.5. Sekarang pun aku pakai 27.5. So aku set siap-siap 27.5. Sebab aku pernah pakai karburetor yang sekarang ni dekat spek yang aku nak buat ni. Yang kelas 1 tu lah kan. Lepas lah, okey lah. Jadi setting aku tiru sebiji lah yang sana. So 27.5 pilot jet. So main jet yang dibagi saiz besar. Saiz dia 120, 115 dengan 110 paling kecil. Okey, yang dia pasang siap-siap tu yang tengah-tengah lah. Yang ni pasang 34 pilot jet, dengan main jet dia pasang 115. So yang dibagi spare 110 dengan 120. Yang bagi spare jarum dia sama je. Dia punya pattern sama. Jarum yang dibagi sama je. So nozzle jet. Okay, untuk nozzle jet ni kena tukar. Sebab nozzle jet ni untuk main jet 100 ke atas. Sebab angin dia lubang lapang juga. Ni kejap aku tengok. Ya, dia lubang lapang juga sebenarnya. Mana ni? Dia ada lubang tu kan. Lubang dia lubang lapang juga. Tapi lubang lapang dia ni angin dia besar. Cara dia senang je. Kau tutup lubang ni. Kau tutup ni jari macam tu. Lepas tu kau sedut belah sini. Jangan tutup pula lubang lapang ni. Sedut macam ni. Okay. Bandingkan dengan yang jenama yang lain. Ataupun aku pakai Umar. Angin dia lagi ringan daripada Umar. Umar ni sempit sikit. So yang sempit tu untuk spek kecil. Untuk main jet yang lebih kecil. Jadi lebih stabil. Masalah kalau kita pakai juga yang ni. Yang besar ni. Yang PWK Viper punya. Bila throttle nak full throttle, enjin dia tak stabil. Ada tak ada macam tersedar. Macam minyak tu ada tak ada. Sebab angin dia besar sangat. Main jet kecil sangat. Angin ni besar, main jet dia kecil, jadi akan sedut angin je masuk naik atas. Dia kedudukan dia ikutkan ni main jet kan. Jarum duduk dalam ni. Jarum duduk dalam ni. Jangan dia ada satu lagi dia punya nozzle adapter atas tu. Ni, sekejap ni. Dia ikut assemble dia macam ni lah. Ni kita masuk dari bawah. Yang ni duduk atas. Jarum. Ni guide dia. Jarum ni macam ni. Macam ni lah. Ni jarum.
nozzle dengan main jet. Macam tu lah kan. Okey, masalah ni nozzle ni untuk main jet lebih pada 100 baru dia stabil. Main jet yang dia bagi tu je sesuai dengan dia. Memang flow dia cantik, tak ada stuttering. Kalau kita pakai yang ni, tukar je main jet kecil pada 100, lebih kurang pada 100 untuk nozzle ni, dia akan stuttering bila full throttle. Bila kita full throttle je, angin banyak masuk daripada minyak yang naik atas. Sebab dia ada pencampuran minyak dengan angin ni. Sebab lubang ni untuk angin masuk. Dia ada bypass ni nanti. Angin dengan minyak. Angin ni supaya dia partikel dia lebih kecil tapi angin banyak sangat jadi stuttering tak cantik. Jadi nozzle kena tukar. Nozzle terbaik pakai nozzle rumah. Aku pakai dah nozzle rumah, iaitu nozzle ni lah. Nozzle rumah ni memang sempit sikit daripada dia. Jadi minyak dia flow cantik. Minyak dia akan naik cantik. Tak ada angin banyak masuk. Jadi cun-cun lah cakap. Sebab tu dan performa dia sama macam Umar. Jadi sebab yang beza Umar, kereta PWK Umar Racing yang 400 lebih tu dengan yang ni bawah 100 RM80 ni, jetting je. Jetting main jet sistem, main jet complete lah. Main jet, nozzle, jarum. Ada orang tukar satu set, tapi aku tukar main jet dengan nozzle tu dah cukup. Jarum dia pakai yang ni pun lepas, tak ada masalah. So jetting je masalah dia. Jetting je beza antara kereta Umar 400 lebih tu, 300 lebih, 400 lebih tu dengan ni yang murah punya. Jetting je, tukar jetting je. So balik jet pun aku tukar juga. Dia masalah jetting je. Jetting dia tak sama, dia punya flow tu tak cantik. Jangan. Lepas tu kalau nak pakai lagi besar bang, kena tukar lagi yang lagi lawas lah. Yang ni dah ringan lah. Lagi ringan lagi lubang yang lagi lawas. Lubang 8 ataupun lubang 12 ke, ada lubang yang banyak tu kan. Yang tu untuk main jet yang besar-besar 120 ke atas. Boleh lah. Dia kalau yang macam tu biasa minyak lebih. Bawah minyak okey, lepas tu atas minyak lebih. Tu masalah ni. Bawah okey, atas minyak lebih. Ni masalah ni. Sebab dia sempit sangat, jadi minyak banyak sangat naik. Dia tak balance dengan angin. So kena setting dia punya nozzle ni betul-betul. Sebab nozzle untuk PWK mudah. Dia tak macam, dia bagusnya PWK ni, kau boleh custom everything. Dia bukan custom macam mana, dia bukan barang spare part berlambak kat made in China ke Malaysia ke apa semua. PWK semua sama. Brand lain, Viper ke, Red Leo ke, ni pattern sama. Kau boleh kacau, pakai main jet Viper, tak ada masalah, sama. PWK ni pattern dia memang sama. So yang ni nozzle ni asal dia ni set asal ni. Set asal dia dengan main jet size 115. Kejap aku tengok. 115. Ini 115 dengan nozzle asal dia. So aku akan tukar 96 yang aku sama. So aku dah beli set main jet ni. Yang ni aku dapat Kahin. Aku tak dapat Umar. Aku tak beli Umar. Sebelum ni aku pakai Umar 96. Dia Umar ni dah ada lambang ARC kat situ. Lepas tu yang ni Kahin. Lambang Kahin pun tak ada nombor lah. Tapi aku dah check dia punya lubang. Memang betul lah. Tally lah. Kata kalau saiz 96 tapi lubang besar daripada 100. Tu pelik. Yang ni betul. Sebab tu PWK ni dia betul. Dia tak macam Dream. Tak macam W125. Dia cakap main jet 80 tapi lubang bergedabak besar. Tu pelik. Okay. Yang ni betul. Lubang ni ikut nombor lah. Kalau nombor dia 80 dengan 90, 80 tu kecil, 90 tu besar. Betul. Ini memang betul lubang dia. Lubang dia memang kecil. Aku akan pakai. Aku standby 96, 98, 100. Rapat-rapat aku buat. Sebab 96 dia support dah untuk spek aku yang sekarang. Tapi spek ni besar sikit, aku buat 98 tu 100. Kalau nak 100 lebih yang tadi tu lah. Set dia tadi lah. Okay. So itu lah. Yang ni murah. Yang ni RM5 satu. Kalau Umar RM15 satu. Rasanya RM15 satu. Kalau Umar. Kalau yang ni RM5 satu. RM15 dapat 3. Kalau Umar dapat satu je. Online aku beli . Lepas tu yang ni harga dia setengah-setengah dia dapat 30 lebih. Aku dapat 20 lebih 28 rasanya. Setelah sekian proses 30 lebih kat. Memang ni. Ini nozzle. Nak check dia sebenarnya, nak pastikan dia betul original tak original, bukan masalah original tak original, dia punya flow je. Tiup ni sedut. Tutup lubang ni, sedut atas ataupun mana-mana lah tutup. Nak tahu lubang ni lawas ke tak, lubang lapang kecil ni lawas ke tak. Cari yang kurang lawas sikit. Kurang lawas, maksudnya berat sikit. Kalau ini sedut ringan gila. Yang ni memang angin banyak masuk gila. Angin lubang lapang ni besar sangat, angin banyak masuk, minyak susah nak naik. Kalau angin banyak masuk, ia akan sedut angin dulu. Angin, minyak lambat nak naik. Minyak je nipis sangat. Orang kata lean lah. So untuk naikkan lagi minyak sikit, pakai yang sempit sikit, iaitu lubang kecil sikit, iaitu Umar. Umar memang flow dia cantik sebab lubang dia tak besar sangat. Okay. Jangan lawas je bagus. Dia lawas bagus. Dia untuk main jet 100 lebih memang kena ringan sikit.
Okey. Lepas tu kita tengok lagi komponen lain. Jarum semua dah. Slide petak memang bising slide petak. Slide petak ni memang dia longgar akan bunyi kat dalam ni. Dia akan bunyi. Macam tu. Tu normal Memang orang dengar orang tak apa racing bos. Macam lah clash dry clash Ducati tu bising bising tak sebenarnya rosak. Dia bising tu tapi setengah-setengah orang annoying. Okey. Lepas tu yang ni aku pakai Taikon punya. Taikon punya cuma finishing dia manufacturing. Kalau dia buat casting macam ni, dia akan ada debris dalam ataupun dia punya assessment logam tu kan. So kat dalam ni kejap kalau aku buka lampu. Okey. Nampak kat dalam tu? Tak cantik tu. Tu kena potting je lah. Dari sini ada jelas ni kena potting Macam biasa nanti aku potting semua. Nak tunggu head dulu. Sebab potting sekarang head nak bagi dia lancar, dia ikut potting ada cara dia. Yang ni yang akan terima tu lebih besar sikit daripada dia ataupun sama. Biasanya jangan ada setakat lah. Orang Terengganu panggil setakat. Kalau ada terlanggam dia yang ni kecil daripada yang ni, minyak akan bertakung kat sini. Jangan ada halangan. Itu kalau aku biar macam tu, kalau aku bawa, lepas tu aku buka, akan basah dengan petrol kat sini. Sebab dia air turbulence, dia tak lancar, jadi dia akan basah kat situ. Sama orang buat dimple potting. Dimple potting tapi bawa slow, bukan bawa high RPM, bukan lock throttle. Dimple potting untuk high flow, untuk memang kau lock throttle. Kalau dimple potting kau buat daily apa semua, kalau kau buka dia akan bertakung minyak dalam dimple potting. Sebab tu dimple potting untuk kilang tak buat. Sebab kilang dia setting motor untuk daily use, pulas paruh, pulas sikit, pulas banyak. Kalau dimple potting tu memang untuk pulas ketul, sesuai lah. Tapi kalau dimple potting ada minyak normal lah. Ada minyak merah, ada petrol ke apa semua tu normal lah. Sebab dimple dia akan low flow, dia akan bertakung minyak kat situ. Bila high flow dia kering, dia untuk bantu flow lah dimple potting. Okey. Yang ni ada o-ring. Sama je o-ring dia. O-ring dia ni ambil daripada yang ada set tu. Set gasket head apa semua dia akan dapat gasket ni. So pakai je gasket ni. Sebab dia bagi dalam package satu je gasket ni. Jadi gasket satu lagi kena cari sendiri lah. Macam aku dah banyak gasket simpan. Jumpalah saiz dia. So untuk ni tapak tak ada adjust apa. Saiz pun cantik 28. Sebelum aku cari yang 24 ni, jadi kena lay apa semua kan. Yang ni 28 dah okey lah. Yang ni semua 28 cantik lah. Cuma kena potting kat sini. Yang assessment tu. Lepas tu untuk yang ni, dia punya skru pilot apa semua, skru angin, skru timing semua okey. Dia punya choke, boleh tarik dia off, dia akan bypass minyak tu akan masuk banyak lebih. Kena tekan lah. Sebab tu ada case di mana benda ni terangkat. Memang kalau tak boleh nak start sampai ke sudah motor tau. Minyak lebih. Okay, jadi kena turun baru dia off. Turun off, angkat dia on. Choke dia on. Jadi minyak akan bypass dia minyak lebih bagi yang susah nak start pagi tu. Tapi biasa dia tak ada masalah. Sebab tu orang tanya, dia tak ada choke choke yang tu. Tu choke angin, vacuum. Yang ni choke ni bypass tu. Pop, minyak tembak terus belakang slide. Jadi cepat lagi lah. Ni tempat minyak masuk. Dan orang tanya, ni lubang apa bang? Dua ni pipe tu nak sambung ke mana? Ni breather. Bernafas. Tahu bernafas? Maksudnya bila minyak ni disedut, masa ruang dalam ni akan jadi vacuum. Jadi kalau ruang di dalam ni digantikan dengan udara ni. Sebab kalau tak bernafas, minyak baru nak masuk tak boleh. Sebab ibaratkan tutup, kalau kasi botol air, dia susah. Atau gini, tin susu. Bila kau nak tuang tin susu tu, kau tepuk satu lubang ke dua lubang? Mesti dua lubang. Mengapa? Satu lubang untuk keluar susu, satu lubang untuk udara masuk. Supaya senang susu tu keluar. Kalau tepuk satu lubang, susu tak keluar. Sama juga. Ni breather dia. Untuk memudahkan pengaliran minyak. Benda ni bukan untuk apa ni, untuk breather. Ni lubang dia. Tu nampak? Tu. Apa cari tu? Tu. Kiri kanan. Lubang ni untuk bernafas. Jadi pipe ni kau sambung kat mana-mana tempat yang bersih. Jangan bagi masuk abuk. Kalau biar je macam tu, risiko untuk abuk masuk. Jadi pipe panjangkan sikit supaya kau boleh nampak. Tu pipe yang dia bagi, color pink. Pipe dia. Dia bagi 3 semua. Untuk yang pertama untuk yang 2 ni untuk dia. Yang satu lagi untuk minyak overflow. Minyak lebih kan kita sengit ke motor apa semua. Dia akan lebih pada sini. Dia akan keluar kat sini lah. So dia akan buang kat sini. Kalau minyak level standard sampai bawah pada batang ni, minyak tak keluar. Tapi biasalah kita kan tongkat motor, corner baring semua akan minyak keluar 2-3 titis. Tu normal. Ini tak nak bagi kacau flow dia. Kalau minyak terlebih, dia akan bobok motor. So ini control dia lah. Float apa semua tu. Okay, lepas tu kalau tanya pakai yang transparent okey tak bang? Transparent tu biasa digunakan untuk sukat je sebenarnya. Tapi ada orang pakai sampai sebab dia risiko. Sebab benda tu fragile sikit. Boleh pecah, boleh semua. Jadi
Untuk sukat sebenarnya bagi aku lah. Benda tu untuk sukat. Kalau ikut pada dia punya SOP Standard Operation Procedure untuk sukat minyak, pakai yang transparent tu. Lepas dah tengok pelampung dah betul, pakai yang ni balik. Itu je sebenarnya. Itu untuk sukat. Tapi kalau nak pakai terus, berhati-hati lah takut pecah. Sebab benda tu fragile sikit, transparent tu. Itu untuk sukat minyak. Betul tak flow, betul tak dia punya level. Tu je. Lepas tu baru pasang benda ni balik. Itu sahaja. Tapi elok lah kalau ada, boleh sukat. Bagi aku jenis yang test and ride. Test and ride maksudnya PMP dulu, tengok apa jadi. Kalau okey, tak ada masalah. Tapi dalam kepala kita tu kita ada kalau jadi macam ni apa? Oh, minyak lebih tu kot. Gitu. Kita kena ada. Yang ni cantik, aku suka dia. Tak macam Epido. Epido dia macam rough sikit. Aku bukan nak kata apa tak. Aku dah tengok Epido punya. Dia tak cantik. Dah lah hitam ni dia macam spray dia cat je. Yang ni colour smoke. Cantik. Finishing dia pun cantik apa semua. Yang ni yang paling penting bagi aku. Yang ni tak apa. Tapi package tu. Ni cantik. Ni pun cantik. Berkilat cantik. Slide pun cantik semua. Spring pun cantik semua. Memang senang nak setting. Pelampung okey. Kali hitam lah dia bagi. Yang sebelum ni kali hitam kalau putih. Kali hitam sama aku. Sama sebab aku beli ni company yang sama. Kedai yang sama kat Shopee. Aku pasang. So barang-barang ni boleh spare part dia boleh cari kat online. Made in China pun tak apa. Dia akan bagi full set. O-ring kat sini. Kalau kita nak service O-ring kat sini. Dia ada lubang sini. Lubang angin kat sini. O-ring dia bagi full set untuk P28. Tapi untuk jetting apa semua pakai yang asal balik lah. Sebab bila dah cun, jetting semua, pasang balik je. Cuma cuci sahaja. Sebab tu ramai orang nak carburetor O-ring motor. Kalau TZM tu nak O-ring motor TZM. Sebab apa? Dia service je, performa dia cantik. Sebab dia dah set cun-cun dah. Dia punya flow semua lancar setiap throttle position. Tak ada. Bila lepas tak ada. Cantik. Siap boleh menyanyi-nyanyi. Throttle dia. Ini throttle kita pulas sini okey, pulas sini pulas lebih sikit, baru okey balik. Nampak tak cantik? Ada part yang tak cantik, tak nak. Kita nak flow cantik. Biasa O-ring motor je dapat macam tu. Lepas tu cuci je dia. Walaupun kotor tak kisah, jetting dia cuci balik apa semua dia boleh pakai. Set petak lepas tu yang ni. Okey, apa dah. Kita buat video pemasangan sikit. So, pemasangan kalau sempat lah. Okey, pemasangan kita akan pasang ni dulu. Nozzle dengan main jet. Mana nozzle? So, dia ada nozzle Uma. Nozzle Uma Racing. Sekejap aku tutup lampu ni sebab dia silau. Tutup lampu sikit. Silau. Okey, sekejap. Okey, dah. Ni nozzle Uma. Yang lama dah aku dah masuk sekali dengan main jet dekat di sini. So ni nozzle Uma dan main jet aku pakai saya 96. Okey, ni 96. Tak nampak ni ya. Tak erti nak. Tak dapat. Tapi 96 susah juga aku. Keluar balik. Okey. So 96 kita masuk kat sini. Nak lekat kat situ pun boleh dulu. Mana-mana pun boleh. Longgarkan ni kita ketatkan sekali. So yang ni dia akan masuk dekat sini. Masuk dekat si. Betul. Masuk dekat sini betul. Masuk dekat sini. Sabar dulu sebelum masuk sini dia ada nozzle atas tu. Mana nozzle dia tadi? Nozzle dia punya guide. Guide lupa masuk. Sekejap ni. Dia punya guide ni. Guide ni jangan lupa pula masuk. Guide ni guide untuk jarum. Okey, yang mana belah mana. Sekejap. Okey. Yang ni dia ada side rata dengan start yang lubang besar tu. Lubang besar duduk atas untuk jarum masuk. Yang ni untuk bawah. Untuk dia match dengan nozzle ni. Nozzle tu ni masuk sini lah. Kalau kita tengok. Sekejap nozzle dia. Okey, ni nozzle ni atas kan. Benda ni duduk macam ni. Lepas tu jarum di atas. Macam tu. Jangan lupa pula ni. Kali-kali dia terjatuh. So tolak je masuk atas. Masuk balik dalam ni. Masuk dalam ni sampai dia tembus atas tu. Okey. Lepas tu masuk yang ni. Nozzle. Lepas tu ketatkan je. Sampai dia rapat lah. Sampai dia rapat. Okey. Macam tu. Nanti aku ketatkan lah. Mana dia punya sekejap Ambil dia.
Okey. Untuk yang besar tu saiz 10. Yang untuk yang tu saiz berapa entah, sekejap ketatkan yang besar dulu. Ni saiz 10 Ni saiz 10. Nampak 10. Saiz 10 ketatkan. Ketat pun ala-ala gitu, screwdriver gitu je. Dia tak boleh ketat sangat sebab dia daripada brass, daripada gansa. Dia akan lembut sangat. So untuk magic saiz 7 rasanya. Bukan. Saiz 6. Saiz 6. Tengok saiz 6. Betul saiz 6. So ketatkan gitu je. Kita boleh ketat sangat nanti kan. Tu. Jangan longgar sangat pula, nanti tercabut pula. Okey. So ketatkan je. Okey dah. Sikit je. Okey dah ketat, padik jam pun dah ketat, apa semua dah okey dah. Untuk part ni dah okey dah. Lepas tu untuk takang apa semua tu macam pelampung. Okey, pelampung dia ada apa ni, float ni. Ni sebenarnya float ni yang kata. Yang ni boleh adjust ni. Tapi pakai je yang setting asal dia dah betul dah. Apa-apa baru test balik nanti. Sebab kita kan konsep PMP. Konsep PMP memang kena test dia dulu. Okey, cara nak pasang dia, pasang dekat sini dulu. Kat pelampung dulu benda ni. Tapi kena tahu lah. Ni macam ni. Ni macam ni. Okey. Gantung macam tu, masuk and then tekan je. Okey, ambil sub. Mana sub dia? Sub dia sebelah ketat ni. Okey. Okey, betul tu. Okey, macam tu dia akan tutup, nampak? Tak? Dia akan tutup ikut pelampung dia. Sini ni apa nama ni? Ni untuk yang jetting bawah ni. Lepas tu satu lagi jap. Mana? Ni. Tekan dia. Sedang elok lah. Aku terbalik pasang. Nanti aku cek. Saya terbalik ni. Nanti cek balik jap. Aku saya terbalik. Okey dah. Tadi terbalik. Gini lah. Ni betul. Dia tutup. Gini. Dia tak akan rapat lah. Macam tu. Ni akan buka. Macam tu. Itu minyak macam mana misalnya masuk ke bawah tu. Ni yang betul punya. Okey. Ni yang betul punya. Okey. Lepas tu apa nama? Betul dah kot. Aku boleh ingat terbalik ke tak? Saya dah kot. Ni betul-betul. Ni betul. Yang betul-betul. Ini betul. Kalau dia tak boleh nak tutup tadi. Okey. Sekejap Okay, untuk next. Okey, untuk next kita akan pasang lah. Okey, yang ni dah betul dah tadi. So yang ni, nampak yang power jack ni. Power jack akan menghadap sini. Power jack akan curi tu minyak daripada si takun terus naik atas. So yang tricky sikit nak masuk sebab dia ada batang untuk apa nama ni, overflow. Ni overflow ni, kalau minyak lebih daripada dia akan masuk, dia akan keluar minyak ke bawah. So yang ni kena masuk betul-betul. Dia ada teknik dia, kalau salah masuk dia tak boleh masuk ni. Sebab dia buat benda batang tu berada di antara. Di antara tu jadi susah sikit. Memang tricky sikit lah. Aku pun tangan tu tak berapa. Okey dah. Sebab dia sangkut kat tiang-tiang. So yang ni masuk, betul Allen key je lah ikat. So macam ni kedudukan dia. Yang ni betul ni pada jack, power jack kat sini lah. Okey, tu nampak nozzle tu yang tu keluar. Kalau tak pasang ni, nozzle ni tak ada. Ni jarum dia. Untuk jarum nanti masuk ke atas. Okey, so aku ketatkan dulu. Okey, ni dah siap. Aku dah ketatkan dah. Next adalah bahagian atas. Bahagian atas ni kena ada kabel ni kalau ikutkan. Tapi tak apa, aku tunjuk lah dia macam mana dia punya flow. Dia punya ni, dia setting dia untuk bahagian ni tricky sikit. Sebab ada orang buat pasang terbalik. Yang ni dia ada lubang atas tu. Tu yang kecil, lubang kecil tu untuk kabel, belah kabel. So kabel duduk depan, dia ikut selari je. Belah kabel. Macam tu kedudukan dia. Lepas tu jarum. Ada kabel, jarum nak tahu, kalau angkat je ni dia terus tercabut. So untuk clip ni, untuk setting aku pakai second last ni tengah-tengah.
Yang tengah-tengah aku pakai second last, naik atas lagi satu. Baru aku tu. Jadi aku tukar dulu lah. Okay, aku dah tukar second last. Okay. Masuk saja kat sini. Masuk sini dulu. Start dia masuk sini dulu. Biar macam tu. Dia aku jatuh macam tu. Ni jarum dia. Lepas tu ambil yang ni yang aku cakap. Lepas tu masuk kabel lah. Masuk kabel kat sini. Tolak apa semua dengan dia punya penutup. Dia sekali dengan penutup ni. Masuk sekali. Kabel yang akan jadi macam ni lah. Jadi kabel tu nanti terkeluar dia memang seksa sikit. Tarik yang ni. Tarik macam ni. Terkeluar kabel tu. Pancing kat sini. Sampai dia sangkut kat situ kabel. Tertolak ni. Tapi pasti kau ingat yang tu duduk depan. Yang kecil tu. Duduk depan. Menghadap depan dia. Dia memang menghadap depan. Tengok slide petak dia memang macam tu. Tu nama slide petak. Udara dia besar banyak. Masuk. Dia pendek. Dia punya jetting sangat cepat. Minyak cepat respon. Tu slide petak jadi popular tu. Yang respon dia tu. Okay, lepas tu orang tanya kenapa main jet pada jet aku kecil lah bang. Tak sebut bang. Orang ni 100 bang. At least. Dia aku jadi yang pakai kecil sebab aku pakai air filter. Beda air filter dia vacuum. Air filter nanti aku akan modif air filter dekat sini. Pakai PVC size 50 tu pun kena lay. Bukan lay sini lah. Lay kat PVC tu. Lepas tu letak teflon. Sebab kalau tak fit. Dia akan bagi kedap betul sini. Cantik. Jangan air masuk. Sebab nanti kalau dia akan ada petu-petu yang akan tertembak ke sini kan. Basah-basah petu dia akan meleleh kat tepi ni. Jadi kena teflon betul-betul fit lah. Okay. Lepas tu ni slide petak dia macam tu. Okay, konsep dia macam tu lah. Jadi kalau kita tarik dia akan macam tu. Okay, ni jarum dia. Lepas tu setting untuk dia punya angin kat sini. Pilot jet. Pilot pun cantik angin. Ni kedudukan ni 1,5 pusingan. Kedudukan macam yang tenggelam sikit. Ni 1,5 pusingan. Okay, setting pun 1,5 pusingan. Jadi kita ingat lah. Kalau kita setting macam mana naik dua apa semua tu. Kita akan tune sampai dia ada naik dan turun. That mean dia ada range lah. Kalau kita pulau-pulau tercabut pun enjin tak mati-mati tu pelik. Kalau kita rapat ke bawah pun enjin tak mati-mati pun pelik. Dia mesti ada. Kalau kita terlalu rapat masuk ke dalam, mati. Keluar lebih pun mati. Tu bagus. Tu ada range lah. That's mean boleh tune lah tu. Boleh cari timing. Ni tarik pun tak ada timing. Tak dapat. Susah. Okay, ni. Kan lepas tu dia ada atas dia penutup. Masuk spring apa semua. Penutup dia. Ni ada gasket ni. Dia ada jual set-set dia ni untuk servis dia tu bagus. PWK dia servis dia universal. Kau beli made in China ke tarik PWK semua sama. Cuma ada barang kau tak perlu pakai, main jet pada jet tak perlu dia bagi tapi tak perlu pakai pun. Yang kita nak gasket dia, lepas tu gasket yang o-ring kat bawah ni. Dia ada o-ring, gasket o-ring bentuk dia lebih kurang macam ni tapi ada lubang. Lubang 2, lubang 1 kat luar sini. Gasket kali hitam. So gasket ni pun dia bagi semua complete. Dia ada tu dia. Dia tak macam kita. Kadang-kadang EXP doing carburetor punya service kit. Kadang-kadang tak dapat. Dia berlambak. PWK ni bagus. Dia satu dunia dia. PWK ni popular. Anak-anak yang power jet apa semua ni memang popular. So ni breather. Ingat kabel dia ni. Dua-dua tu boleh sambung kat tempat bersih sikit. Yang tempat udara-udara bersih. Sebab dia nak bernafas. Udara keluar masuk kat sini. Okay. Jangan sambung sini ke sambung sana. Maksudnya sambung mati. Kalau sambung dua tu and then ada lubang kosong. Sebab dia nak bernafas, faham tak? Dia nak bernafas, dia nak udara luar. Ni dua ni nak udara luar. So cari udara luar yang bersih. Kebanyakan ada orang sambung ke air filter. Filter box. Tapi kita tak ada box. Kita pakai open air je. So open air je lah. Pastikan dia panjang sikit supaya habuk-habuk dia tak pergi sini. Dia terus melekat kat hose tu. Boleh nampak ada habuk. Tak apa. Dia untuk breather. Bernafas. Okay, yang ni kita masuk gini ada Allen key. Ketatkan je gitu. Dia konsep dia macam ni. Ni yang penuh dia. Sekali dengan spring semua tapi spring tak masuk. Ni power jet ni. Setakat ni untuk yang spek aku dah buang dia punya ni. Aku hari dulu dah sumbat dengan butt connector tu. Nak kecilkan sebab minyak cepat sangat naik. Naik dah. Cepat sangat naik. Jadi aku selitkan dengan butt connector. Lepas tu sekarang ni aku open lah. Sebab nak selamat. Sebab spek dah besar. Takut minyak lebih. Sebab dia lagi kalau selagi dia naik. Tak sebu, tak menyebabkan enjin sebu apa semua. Abaikan je. Kalau main jet ni cepat naik. Kalau main jet tak naik pun. Kalau tak sebu pun tak apa. Tak ada masalah. Tapi kalau boleh naik lah main jet tu. Main jet power jet tu naik lah. Ada berfungsi. Kalau full tu ring kosong. Tengok ni naik. Ni naik okey. Ring kosong. Kena cari tempat yang kosong. Tak ada orang. Kalau ring penuh. Full total ring kosong. Yang kali naik full total okey lah. Macam aku cepat naik sebab aku pakai air filter. Okay. Yang ni masuk kat sini semua. Yang tolak je. Okay dah. Settle.
Dah inilah. Lepas tu ni tempat minyak masuk, bukan sini. Ni ada isi minyak. Memang dia akan masuk, tapi bahaya kalau masuk sini minyak akan masuk je. Dia tak ada, dia laluan dia kosong, dia tak ada valve yang tadi pelampung tu. Yang ni yang bersama dengan valve pelampung. Kalau gas masuk sini, bila penuh dia akan tutup sendiri. Dia ada valve, float valve tadi. Kalau yang ni tak ada float valve, akan masuk minyak sini penuh dalam ni, bobok. Jangan masuk minyak sini, jangan masuk kata boleh ni masuk sini. Memang minyak masuk, tapi ini non stop masuk. Masuk je tak berhenti. Pelampung dah naik tak ada, sebab pelampung tu dia tutup valve sini. Valve ni tak ada penutup. Dia tak ada valve. Lubang dua ni. Jangan masuk minyak sini. Minyak masuk sini je. Okey. So yang lain tak ada ni, saya 28 kat sini lah. Aku tak tahu ke mana kaliper aku. 28. Kejap Okey, dah. Terus start peta. Betul lah. Okey, nak ukur dia, ukur yang bahagian dalam ni. Okey, aku dah ukur 27.7, 28 lah ni. Aku dah ukur ni. Sekejap, tengok zero tak. Okey, betul lah. 28 lebih kurang. Dia dapat, biasa susah dapat 27 lebih gitulah. Sebab kaliper ni kena betul-betul duduk kat dia punya ada 27, 79. Dia, tapi ni saya 28 lah. Okey, kita 28 lah tu. Memang dapat galak macam tu biasa nama. So saya 28. Slide ni kalau kau ukur besar ni, depan ni 50. Depan ni 50, belakang 28. Dapat dia punya funnel. Dan dia punya panggil panggil apa sini ada istilah dia tu. Dia punya apa nama dia, tak ingat ada istilah-istilah dia. Dia punya laluan udara ni. Apa ni apa? Kan dia punya apa nama ni, ni dia panggil apa, dia punya venturi. Venturi dia pendek sebab dia ni rapat. Venturi dia ni saiz dia memang ngam-ngam, dia cepat dia respon. Kecil buka, besar terus besar. Respon dia cepat. Dia tak macam slide bulat. Slide bulat dia jauh kan, dia punya jarak dengan slide depan kan bulat, dia rounded, dia jauh dengan main jet ni. Jadi bila jauh, kelajuan udara berkurang, jadi dia respon minyak terlambat nak naik. Kalau slide bulat. Kalau slide petak dia cepat. Zup. Tapi kena pandai setting lah. Salah setting memang minyak terlebih banyak. Memang ramai orang kes minyak terlebih. So kalau kita tarik memang dia kena penuh macam ni. Ada yang sangkut macam ni sebab dia salah letak ni. Salah pasang benda ni. Dia tak tarik habis. Dia sangkut gitu je. Tak ada masalah kat. Bila salah pasang ni tak rapat lah jadi. Okay. Kena pastikan dia bila kita tarik full throttle, dia boleh tarik macam ni. Boleh penuh habis. Dia tak ada macam ni. Dia boleh penuh habis. Baru dapat full performance. Baru power jet akan hidup. Okey. Lepas tu orang tanya nak pakai yang kecil ke yang besar. Saya eloknya pakai yang kecil. Mudah nak set. Tapi oleh kerana aku dah biasa ni saya 28 ni untuk spek aku. So aku set carburetor 28 tapi set kecil. Set power jet bawah main jet bawah 100. Sebab 28 main jet dia 100 ke atas. Dia memang tak ada yang kecil. So macam mana nak pakai 28? Tapi nak pakai main jet dia tu yang untuk carburetor 26, 24 tu, yang bawah 100 tu. Boleh je, tak ada masalah. Tapi dua benda kena tukar. Main jet dia sekali dengan nozzle, pakai nozzle Umar. Main jet pakai 96 hingga 100. 96 hingga 100, 56, 98, 100. 96 tu dah cantik cun. Jarum pula ikut setting lah. Jarum tu ikut flow, airflow, overlapping dengan pilot jet tu. Okay, dia punya nipis. Sebab pilot jet pun dia bagi minyak dah. Okay, pilot jet bagi minyak, takkan kita nak bagi minyak awal sangat. Lebih pula. Jadi jarum tu kena turunkan sikit macam tu lah lebih kurang. Aku tak pakai yang tengah, aku pakai atas. Jadi memang kering sikit. Tapi okey, plug yang penting plug perang. Apa-apa carburetor pun korang pakai plug perang. Tapi untuk respon padu, pakai je yang ni. Ada orang pakai NSR semua kan. NSR aku dah tengok dah. Slide bulat tu masalah. Aku kurang sikit slide bulat ni. Slide petak dah terracun, dah terbiasa dengan slide petak ni. Sedap gila. Jadi slide petak dah ringan. Dia punya throttle ringan, dah pulah dia banyak gila. Bila aku pulang separuh pun dah 1-2, memang 100 GPS kat atas dah, baru separuh. Tapi okey lah, memang bagus. Respon dia bagus, naik bukit sedap semua. Respon dia cantik, dia ada nafas dia, cukup lah untuk support kau nak pakai. So yang ni aku akan potting, yang ni aku akan potting. Dia potting punya ni sekali dengan head nanti. Bila sambungan dengan head tu kena cantik. Dia jangan potting besar head lah sekali, maksudnya ni terlebih. Tak cantik. Kalau potting terlebih, yang ni takut yang ni tak kena getah dia tu. Susah sikit nak setting. Jadi kita kena cun-cun. Kalau terlalu besar sangat jadi air turbulence. Kalau terlalu besar, faham tak? Dia ada macam tebing.
Macam betul dah yang ni besar, lepas tu kita masuk benda kecil sini. Okey, beres, memang dia flow. Cantik sebab sini lebih besar daripada yang nak pergi ni. Pergi ni kecil sini, boleh masuk lah. Tapi kalau yang ni kecil, yang ni besar, payah sangkut tu tak boleh lah. Kalau yang ni boleh terima, tapi kalau boleh elakkan jangan terlalu gap. Ni besar ni lubang. Lubang saya berjari aku ni lubang yang masuk. Jadi ia akan berlaku air turbulence kat ruang kosong. Dia macam berpintal, udara berpintal sini. Tak cantik, tak flow. Dia tembak kat sini. Bila setengah udara laju sangat, dia berpusing sini. Bila terbang macam dia akan ada macam air terjun lah. Dia akan bertakung kat situ. Jadi kena cantik. Kalau boleh sama saiz kalau boleh. Kalau sama saiz ataupun yang ni besar sikit je. Yang besar sangat. Okey. Baru dia cantik flow. Betul yang ni buanglah dia punya assessment kena buang. Jangan PMP je tak cantik ni. Boleh kacau. Okey. Tu biasanya ni normal ni. Jangan kata rosak barang aku tak. Normal kau kena buat sendirilah. Okay, kena pakai kikir pun tak apa. Kalau tak ada potting abang, ambil kikir. Tak ada kikir abang, beli kedai RM2 dia. Okay, kena ada. Tools kena ada kalau nak buat kerja. Engineering ke apa semua ke, tools kena ada. Kalau pergi kedai pomeng, spanner tak ada, kalau pergi tak? Mana pergi, tak boleh buat kerja. Ibaratnya nak buka, kena ada spanner. Lah. Alat-alat kena ada lah. Okay, basic-basic tu kena ada. Sikit-sikit lah. Berarti ada basic, ada barang, ada kaliper, ada semua tu. InsyaAllah dia akan bagi semangat kita untuk pergi lebih jauh. Oh, aku nak ni, ada alat ni seronok. Okay. Tool yang aku pakai biasanya set. Pakai yang ni. Tool yang paling bagus, tool yang set macam ni lah. Mana-mana kedai specialist pun dia akan pakai yang tool set. Tool set. Kejap. Tool set yang macam ni. Beli made in China je. Tool set macam ni. RM18 boleh dapat. Tool set China tapi lambat sampai. Kalau kat Malaysia 40 lebih. Benda yang sama 40 lebih. Kalau beli China 20 lebih ke RM18 boleh kalau dapat offer. So beli 2 set 3 set. Jual kat kawan pun boleh. Tong beli banyak-banyak. Okey. Sebab barang payah nak dapat, beli banyak sikit. Sebab murah China. Sebab sekarang Shopee, China pun ada, Lazada semua ada. So inilah review tentang PWK, performance okey. So far aku di antara orang yang terawal beli kat kedai dia. Aku orang nombor pertama, orang yang pertama. Aku orang pertama beli carburetor tu. Lepas tu ramai follow sampai beratus dah beli. Sebab okey lah, memang okey, cantik projek ni. Finishing cantik. Kalah IP2 hitam macam spray biasa sekali hitam. Dia tak cantik. So, itu saja untuk kali ni. Minta maaf panjang sikit kali ni. Saja nak tengok. Sebab aku tahu korang suka tengok barang-barang ni. Bagi tengok. Tengok. Okay. Itu je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.